وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati pengurusi kita, pengurusi majlis pada malam ini, yang saya kasihi Adik Ijam selaku pengurusi penganjur, rakan-rakan rombongan saya yang turut sama hadir dari Sandakan pun ada Saudara Firdaus, dari Batu Putih Saudara Kamarul, dan dari Bukit Garam apatah lagi Ustaz Mazlim dan Tuan Azman, rakan-rakan daripada kampung ini sendiri, dan tidak lupa kepada Sri Kandi yang turut hadir, beri tepukan pada mereka dan memberi sokongan majlis walaupun dalam keadaan kata orang short notice ataupun ringkas, tidak dirancang dengan begitu kata orang teliti, tetapi berjaya. Pada saya perjumpaan ini berjaya dan dihadiri oleh orang-orang yang merupakan perintis kepada saya lupa pula sahabat seperjuangan saya Tuan Datuk Haji Basran yang turut sama bersemangat ya. Beri bukanlah Tuan Haji Ahmad Simin dan saya punya pakcik Pakcik Markin yang ada sama Tuan Kampung. Kita sini semua sebenarnya keluarga. Saya dengan Ijam ni bukan orang lain, sebab kalau saya tidak silap bapa dia ni sepupu dua kali kepada saya punya makcik Puan Rohaya Kabirun. Kan? Jadi dia itu isteri kepada adik bapa saya, Tuan Haji Kamsah. Jadi sini kenal kan. Jadi kita ini bukan orang lain, tetapi kekeluargaan itu tidak membataskan sebenarnya pegangan dalam politik. Jadi politik is politik, keluarga adalah keluarga. Dan alhamdulillah pada saya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini merupakan satu sokongan, kerana Bersatu ini boleh dikatakan sebagai, bukan boleh dikatakan, sememangnya adalah parti paling bungsu di peringkat nasional, apatah lagi di Sabah. Jadi banyak rintangan sebenarnya. Kerisauan saya sejak bermula tahun lepas apabila para pemimpin UMNO mengisytiharkan untuk keluar parti, dan pada ketika itu mereka ibaratnya adalah di awang-awangan, tidak ada parti. Jadi kita menunggu banyak proses, banyak rintangan untuk membawa Bersatu ini datang ke Sabah. Jadi bila mana diumumkan bahawa Bersatu diterima di Sabah, jadi kita merasakan bahawa ini merupakan satu titik permulaan kepada rakyat Sabah untuk merasai landscape politik baru. Kalau dulu rata-rata lah yang di hadapan saya ini adalah merupakan bekas ahli-ahli dalam UMNO, kan? Yang itu dulu macam kata saudara Ijam, tapi saya tidak gunalah istilah kapal, sebab parti politik ini namanya adalah parti, iaitu alat. Jadi alat ini dia makin lama macam basikal, makin lama disimpankan, digunakan, dia akan menjadi tua. Kalau dia terlalu guna atau salah guna, maka alat itu boleh jadi rosak. Jadi terpulang kepada kita sama ada kita sayang, tetapi kata saudara Ijam tadi membahayakan keselamatan kita, ataupun kita ganti alat yang baru. Kan? Jadi itu terpulang dengan kita. Dan saya yakin dan percaya bahawa yang datang pada malam ini adalah mereka yang memang secara rela dan ikhlas untuk bersama-sama berjuang di dalam sebuah parti yang bungsu, tetapi boleh menjadi wadah terbaik kepada rakyat Sabah. Kenapa saya membawa Bersatu? Jadi sebenarnya kita ada banyak pilihan yang juga merupakan parti pemerintah. Salah satunya Warisan.
Kan? Selain daripada warisan, kita ada PKR. Kita ada apa lagi, Ustaz? DAP. Boleh pilih DAP juga, parti pemerintah. Kita ada PAN, parti pemerintah. Tapi saya memilih bersatu ini kerana saya sudah melihat dasar-dasar perjuangan bersatu. Antara lain, perkara penting yang menjadi keutamaan ialah memartabatkan bumi putra Semenanjung, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dari segi bidang ekonomi, pendidikan dan macam-macam lagi. Yang keduanya, memelihara kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan yang ketiga paling penting juga adalah memartabatkan dan memastikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Jadi dasar-dasar ini juga adalah sama seperti mana parti yang dulu kita anuti, yaitu UMNO. Cuma dari segi dasar, cogan kata pun sudah berbeza. Bersatu, beramanah, apa lagi? Bersatu, bermaruah. Bermaruah. Kenapa kita kata bermaruah? Pasal kita menolak cara politik yang apa kata orang mementingkan imbuhan-imbuhan. Kita mau yang ikut serta kita ini orang-orang yang benar-benar memahami intipati perjuangan kepada bumi putra. Jadi tidak lain tidak bukan pada saya, wadah terbaik untuk kita rakyat di Sabah khususnya Kinabatangan ialah bersatu. Bukan kerana PM yang ada sekarang ini bersatu, kan? Bukan kerana dia, tetapi inilah wadah terbaik yang boleh menjadi pilihan kepada masyarakat bumi putra khususnya Kinabatangan untuk kita menikmati turut serta dalam pembangunan. Kalau kita boleh terus saja setia, kita boleh saja memilih parti-parti lainnya juga pemerintah, tetapi bezanya di sini adalah bersatu ini mementingkan 3 perkara penting yang saya sebutkan tadi. Jadi kita jangan tersalah pilih. Bukan saya kata warisan tidak baik, dia juga baik kerana dia memperjuangkan khusus kepada rakyat Sabah. Bukan saya kata PKR tidak baik, kerana dia juga mementingkan kepada profesionalisme dan juga integriti. Bukan saya kata PAN tidak baik, tetapi yang terbaik antara terbaik dan sesuai untuk kita di sini adalah parti bersatu. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memberikan sokongan padu kepada bersatu. Saya tidak kata parti ini tidak mungkin berkembang kerana saya positif. Walaupun yang hadir pada malam ini sekadar memenuhi kita punya majlis, tetapi percayalah Rasulullah berdakwah tidak terus beribu-ribu, kan? Dia berdakwah rumah ke rumah melalui sistem tabligh. Beginilah perjumpaan dia. Begini lagi baik, sebab kita tidak perlukan terlalu ramai ahli, tetapi kita perlukan orang yang memahami perjuangan itu walaupun sedikit, tetapi keikhlasan dia lebih baik berbanding ramai tapi sukar diatur, sukar disusun. Jadi biar kita dalam keadaan begini, tetapi kita punya semangat itu, semangat yang kental, semangat yang mana boleh menjadi contoh kepada rakyat dan masyarakat untuk terus memberikan sokongan kepada bersatu di Kinabatangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat baik saya menjawab persoalan, cuma saya menerangkan sedikit. Bersatu ini memang berbeza kerana kita memfokuskan kepada pemeliharaan hubungan antara pemimpin akar umbi dengan masyarakat yang menjadi penentu kepada pemerintahan negara. Siapa dia? Para pengundi. Pasal dulu kita kadang-kadang satu kampung sampai 5 cawangan, betul tak? Sekarang tidak. Sistem bersatu dia menggunakan PDM.
Jadi dalam satu PDM itu hanya satu penyelaras. Nanti pandai-pandailah penyelaras itu. Saya sedang menunggu garis panduan daripada pusat. Dalam tu struktur dia bagaimana. Cuma yang saya tahu ada penyelaras PDM. Jadi inilah yang akan menentukan pucuk pimpinan di peringkat PDM. Kenapa PDM tuan-tuan? Sebab dengan PDM kita akan dapat memantau dan berhubung terus dengan para pengundi. Kadang-kadang kita punya cawangan di A, tetapi kita mengundi di cawangan Z. Betul Z? Siapa? G. Z ni orang, Z ni sebutan US atau Z. Kita kadang-kadang di cawangan nombor 1, tapi kita mengundi cawangan nombor 10. Jadi bersatu tidak begitu. Kalau kamu mengundi di sini PDM apa ni? Buang sayang. Kasih sayang. Maka penyelaras itu bertanggungjawab. Itu sebenarnya kata beramanah. Menanggung amanah untuk memelihara pengundi-pengundi di PDM tu. Sebab dia tidak boleh sibuk pergi PDM lain. Dia jaga saja dia punya pengundi. Dan minima untuk satu PDM 30 ahli. Minima. Maksima tidak ada. Kalau ada 10,000 satu PDM, tambahlah sampai berapa banyak. Lagi baik. Jadi ini antara gambaran kasar. Gambaran kasar. Dan dalam struktur bahagian dia ada ketua bahagian, timbalan, naib biasalah, ketua Sri Kandi. Sri Kandi ini wanita, dia tidak ada wanita muda, tidak ada putri. Jadi yang dulu putri janganlah terasa macam putri lagi. Sudah jadi Sri Kandi. Okey? Dan tidak ada pemuda. Dia ada armada saja. Jadi armada yang sudah pakai baju armada kena sungguh-sungguh menarik orang-orang muda supaya menyertai bersatu. Untuk makluman armada, Kinabatangan ini jangan ketinggalan. Sebab 70% ahli bersatu di seluruh Malaysia adalah 35 tahun ke bawah. 70%. Jadi kalau kita di Kinabatangan ni 35 ke bawah, cuma 10%, mana armada ini gagal membawa orang-orang muda. Jadi jangan begitu kamu kena macam di sini ada aktivis sukan, itu Firdaus itu pun bekas pemain rugby. Malaysia kah? Sabah kan? Jadi Awi penyanyi. Kamu gunakanlah apa kamu punya kelebihan ini menarik orang-orang muda. Bolehkah armada? Saya punya semangat ni masih orang muda walaupun sudah limpah sumur muda. Jadi kamu kena kerja keras, pastikan bersatu menjadi pilihan orang muda. Sri Kandi pun begitu. Kita ada juga. Saya tidak mau kata ketua siapa, sama ada armada atau Sri Kandi, saya belum putuskan. Sebab kalau kita cakap awal-awal nanti tiba-tiba keputusan berubah, nanti macam-macam lagi kita punya tafsiran. Tidak boleh. Jadi bukan senang untuk menentu-nentu pada ketika ini. Jadi kamu kerja saja, yang penting niat ikhlas. InsyaAllah, kalau memang bukan rezeki, jawatan ini bukan rezeki, ini amanah. Kalau kamu anggap ini rezeki, mana berpolitik untuk cari makan? Betul kan Ustaz? Tapi kalau kamu anggap ini amanah, insyaAllah rezeki itu akan sama-sama turut dengan kamu. Jadi jangan anggap ini tempat kita selamatkan diri. Ini amanah yang kita tanggung sebab kita berjuang untuk rakyat. Kita mau rakyat kita ini dapat limpahan hasil daripada pemerintahan kita. Sebab kita sekarang pemerintah. Jadi kalau bersatu ini tidak boleh tarik orang muda, tidak boleh menarik masyarakat ini untuk meminati bersatu, maka kita dianggap gagal. Jadi jangan, na'udzubillah. Apa yang penting, pertama, kita di sini mesti bersatu padu. Bersatu padu menjadi ahli parti yang taat setia kepada parti, bukan pemimpin. Sebab pemimpin silih berganti. Kan? Yang kedua, beramanah.
Maknanya bila kamu mana-mana posisi, mana-mana kedudukan dalam parti pun, kecil besar, yang penting kamu tahu kamu menanggung amanah. Sebab macam saya bukan patut dibangga menjadi ketua bagian penaja. Sebab apa? Di akhirat nanti, dalam banyak-banyak kita ni, saya yang paling lama di soal siasat. Ini bukan senang. Ini amanah yang ditanggung, bukan mudah. Keikhlasan saya untuk memastikan bahawa ahli-ahli bersatu ini mendapat manfaat sebagai ahli, bukan mudah. Dan bermaruah. Bermaruah maknanya kita ini tun lah, dan kita harus mengikut contoh. Menolak teori cash is king. Betul cikgu? Cash is king inilah yang menjadi ganja kepada ahli-ahli kita. Kalau tidak ada pelincir, tidak mau datang program. Jadi kita di sini maunya kita berusaha bersungguh-sungguh. Bila ada program, kita datang kerana keikhlasan kita mau memahami parti dan menjadikan parti ini sebagai alat untuk kita jadikan dia, apa kata orang, memberi manfaat kepada masyarakat. Pasal kita ada kuasa. Contohlah saya ketua bahagian, datang orang kampung, kan? Kita pemerintah, kita harus membantu mereka pasal kita ada kuasa. Itu maknanya kita menjalankan amanah dengan baik. Dan jangan kita galakkan bila buat program mau ada dia punya pengaduan. Memang saya tahu agak sukar, tetapi percayalah, kenapa macam contoh PAS lah, saya ambil contoh dia masih boleh kekal. Sebab dia tidak meminta, tidak, pemimpinnya tidak memberikan kata orang benda-benda yang kita buat dulu, tetapi ahlinya sendiri berkorban. Ahlinya sendiri berkorban untuk memastikan perjalanan dan pengurusan parti itu lancar, baik. Jadi inilah yang maksudnya ini, kita antara lain mesti menjadi ahli parti yang bermaruah. Pasal itulah yang konsep diperkenalkan oleh Bersatu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, beri kami peluang sebagai parti bongsu untuk kami menabur bakti, sumbangan bakti kepada masyarakat. InsyaAllah. Terima kasih. Tolong sebarkan kepada keluarga-keluarga kita. Jadikanlah, berilah peluang parti Bersatu ini tempat di hati tuan-tuan dan puan-puan dan keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Ini sangat penting. Kalau tidak dicuba, tidak tahu. Sudah dicuba baru tahu, menyesal nanti. Jadi jangan lambat-lambat. Saya tidak janji bulan dan bintang, sebab saya bukan yang berhormat. Saya cuma boleh pastikan sesiapa pun yang menjadi pemimpin di peringkat bahagian atau akar umbi, pastikan mereka ini jalankan amanah itu dengan baik, seikhlas yang mungkin. Itu yang penting. Sebab inilah yang menentukan sukses atau tidak sebuah parti. Jadi kalau saya janji pun kata 10 PPRT masalah, sebab saya tidak ada kuasa. Saya bukan orang yang ada peruntukan, tetapi insya-Allah yang saya janji ialah saya akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan sedaya saya mungkin. Sedaya mungkin, sebab kita pemerintah. Ya, kita ada menteri KKLW, alhamdulillah. Kita ada menteri pendidikan, Armada, kita ada menteri belia dan sukan. Kita ada menteri apa lagi? Pembangunan usahawan kalau saya tidak silap. Jadi banyak menteri-menteri yang memegang pos-pos strategik daripada PPBM. Jadi dengan kepercayaan dari pucuk pimpinan, ditambah dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, insya-Allah saya yakin kalau kita bersatu padu di Kinabatangan,
pemimpin-pemimpin luar akan mencontohi dan menghormati akan perpaduan yang kita tunjukkan. Percayalah. Tapi kalau kita tidak ada kesepaduan, kesatuan, jadi janganlah kita mengharapkan orang menghormati kita. Ini sangat penting. Jadi bukan soal siapa ketua, tetapi siapapun ketua, kalau tidak disokong, kita berpecah belah, maka tidak kuatlah parti itu. Tapi kalaupun ketuanya itu kata orang baru, tetapi sokongan padu dari tuan-tuan semua, insya Allah orang akan melihat Kinabatangan ini, bersatu Kinabatangan ini adalah sebuah bersatu yang boleh dicontohi dan dihormati oleh orang-orang. Boleh? Jadi saya harap, saya ingat saya pun sudah bercakap panjang kan Anda juga kan? Saya pun lama sudah tidak berucap, lama berehat, kita tempo bertenang. Tidak apa. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Adik Jam atas inisiatif beliau, kerana ini yang pertama di Kinabatangan. Jangan berhenti. Ya, kepada tuan rumah Haji Ahmad kan? Ya, walaupun dia kata tidak seberapa, tapi kata orang masih kukuh dan teguh, boleh berteduh. Itu yang penting. Kan? Kita dapat berkumpul dan ini menjadi sejarah. Sejarah kepada kita bahawa di sinilah kalau kebun tempat kita merintis mula-mula. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita berkumpul, berhimpun pada malam ini untuk kita sama-sama menjadikan bersatu ini wadah terbaik kepada rakyat Kinabatangan. Saya yakin dan percaya di Bukit Garamlah khususnya adalah sebuah tempat kubu kuat bersatu pada masa akan datang. InsyaAllah. Yang penting apa dia tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti bersatu hati. Kita mesti menggalas amanah ini dengan sejujur dan seikhlasnya. Jangan pikir lain dulu. Dan kita mesti sentiasa memperlihatkan bahawa parti bersatu ini adalah parti yang sentiasa menjunjung nilai maruah, sebagai sebuah parti yang boleh dipercayai akan dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kinabatangan. Kita tidak ada pilihan. Kalau kata si Jam kita perlu melompat, memang betul, itu fitrah. Menyelamatkan diri daripada bahaya. Bukan kerana kita kata kita lupa jasa, tidak. Tapi macam saya kata contoh basikal, kalau sudah tidak boleh guna, kita mau guna juga, apa akan jadi pada kita? Jadi kita ada pilihan yang terbaik. Kita bukan kata ini parti dari Semenanjung, maka kita membelakangkan hak-hak Sabah. Baru-baru ini, tersambunglah pula sikit. Baru-baru ini, Perdana Menteri kita sudah mau menukar status Sabah menjadi wilayah. Siapa yang menentangnya? Orang Sabah sendiri dari pembangkang. Jadi bila lagi kita mau tukar status kita? Kita minta itu dan ini. Selama ini pun apa yang diminta, kata organisasi semua sudah Perdana Menteri sebelum ini bagi. Tapi status kita masih juga macamlah kita mau duduk first class, kan? Mentang-mentang kita dihidang makanan first class, kita bertrip lah, kita berimagine lah kita duduk first class. Berbeza tuh. Bila kita sudah bagi, kita tolak. Jadi itu juga menjadi sejarah hitam kepada rakyat Sabah. Sepatutnya inilah yang kita sokong dulu. Bila kita punya surat beranak sudah kata kita wilayah yang membentuk sama-sama Malaysia, barulah kita boleh dapat hak-hak yang sama rata sebagaimana orang dari Semenanjung. Jadi tidak timbul soal ini parti Melayakah, parti Sabahkah. Kalau orangnya tidak ikhlas, orangnya tidak amanah, sama juga. Jadi memilih pemimpin ini penting. Memilih pemimpin penting supaya mereka ini benar-benar boleh memimpin dan menerajui parti itu dengan baik. Tetapi tidak bolehlah pemimpin bekerja sendiri. Mesti ada kerjasama dari semua pihak.
mesti ada sokong menyokong ke arah kebaikan, bukan ke arah perpecahan. Jadi saya ingat, saya buka ruang supaya kita boleh berdialog. Ada pertanyaan, kita boleh jawab, mana yang saya boleh jawablah. Itu saja pada saya. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang menyediakan makan minum, mohon dihalalkan. Dan terima kasih juga yang datang dari jauh. Sri Kandi pun memberikan sokongan padu kita punya program. Kadang ini Puan Amoy kirim salam, dia pun mau datang. Begitu juga saudara Azman, Mastar, dan banyak lagi lah yang mau hadir. Tapi masing-masing ada komitmen. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tetapi saya harap sebagaimana saya cintakan rakyat Kinabatangan, menyediakan bersatu ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan keluar dari rumah ini pun jatuh cinta kepada bersatu. Jangan jatuh cinta dengan saya. Kalau saya pun tak handsome, betul Zulena? Jadi yang penting bersatu ini kita kukuhkan, kita sebarkan, dan kita raihkan kehadirannya di Kinabatangan untuk menjadi sebuah parti dominan yang memperjuangkan hak-hak Bumi Putra di Kinabatangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.